Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita berkesempatan untuk membawakan kepada audio penonton segmen Tazkirah yang mana dalam segmen Tazkirah edisinya kali ini kita akan mendengarkan bersama ya perkongsian berkenaan dengan tajuk Ingat Allah, hati jadi tenang. Memperkatakan mengenai dengan perkara ini, alhamdulillah bersama kita yang mulia Tuan Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang yang mana merupakan pegawai perkembangan agama sudah pun berada di sisi kiri saya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa khabar kita? Kami berdua dalam keadaan sehat sejahtera juga pagi ini, mengharapkan penonton-penonton kita ni yang menyaksikan pada ketika ini mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka ya. Satu tajuk yang menarik untuk kita amati dan juga hayati bersama di Nisah ya. Ingat Allah, hati jadi tenang. Memang dalam apapun perkara yang kita ni lakukan dalam kehidupan kita ini perlu kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita ni dididik Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kita ni lakukan ya pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi hati kita ni pastinya kadang-kadang dalam kita ni menjalani kehidupan seharian ini ya tidak tenang, tentram, kegusaran, gundah gulana dan sebagainya ya. Dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Macam mana? Inilah yang akan kita dibincangkan. Jadi saya serahkan untuk mukadimah awal tazkirah ini kepada Yang Mulia Ustaz untuk mengongsikan sedikit mukadimah awal apa sebenarnya di sebalik tajuk kita pagi ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Nabiyyuna Muhammad al-Amin, sayyidina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan ila as-shawab amma ba'. Sebagai mukaddimahnya saya mulakan tazkirah pagi ini dengan membawakan ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-49 yang tafsirnya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan arah kita ni supaya kita ni sedar yang hanya Allah yang tiada pasangan. Artinya hanya Allah yang satu. Langit pasangannya bumi. Tua pasangannya muda, kanak-kanak pasangannya dewasa. Laju perlahan, gelisah, gundah gulana pasangannya tenang, tentram, damai dan sebagainya. Ingat Allah di dalam bahasa Arabnya zikrullah. Perkataan atau kalimah zikrullah terdapat lebih kurang 292 disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang membawa maksud bahawa sangat penting untuk kita ni sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala walaupun kita ni berada di mana-mana. Betul. Hatta kalau kita ni driving contohnya, kita ni boleh berzikir dengan mengingat Allah dengan apa saja zikir yang kita ni amalkan. Kalau kita ni perhatikan banyak fadilat dan kelebihan apabila kita ni sentiasa mengingati Allah. Di antaranya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan pada suatu harinya aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau memohon, pohonlah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolonganlah kepada Allah." Ini bertepatan dengan hadis sahih daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaq az-zahab wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala. Qala zikrullah ta'ala, yang mafhumnya lebih kurang
Mahukah kamu aku khabarkan kepada kamu dengan amalan yang terbaik, lebih suci di sisi raja kamu, akan mengangkat darjat kamu dan lebih baik daripada kamu menginfakkan emas atau perak. Lebih baik bagi kamu jika kamu berhadapan dengan musuh kamu, lalu kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal leher kamu. Mereka ini sahabat menjawab, ya Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Berzikir kepada Allah SWT. Hadis riwayat Tirmizi. Akhir sekali, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan segala apa juga isinya terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengannya dan orang yang alim atau orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin itu yang boleh disampaikan untuk mukaddimahnya. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Ustaz. Satu mukadimah yang betul menyentap ke hati sekali. Itulah amalan terbaik yang mengangkat darjat kita ni ialah bila kita ni berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi berbalik kepada topik kita ni, bagaimana kita ni menjadikan hati kita ni tenang, Ustaz? Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ni merasanya itu wali tadi, gundah gulana, merasa gelisah, di mana letaknya gelisah itu? Pastinya jawapannya berada di hati. Di hati kita ni. Apabila hati kita ni gelisah, indah tentram, fikiran pun indah akan terurus. Bagaimana kita ni akan menenangkan hati kita ni sehingga fikiran itu pun mengikut tenang, mengikut positif dan mengikut lapang. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang tafsirnya yaitu orang-orang yang beriman dan tenang, tentram hati mereka dengan zikrullah, yaitu mengingat Allah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang, tentramlah hati manusia. Kalau kita perhatikan pada kalimah ala bizikrillah, ala di situ yang membawa maksud harful istikhbar wa taukid. Maksudnya di sana huruf yang membuka informasi dan meyakinkan. Artinya untuk mendapat ketenangan jiwa atau hati kita ni untuk rasa tenang, pertama sekali hendaklah kita ni yakin dulu dengan zikrullah itu. Itu yang pertama. Kerana Allah akan memberitahu ubat ketenangan itu ada pada hati, ada pada zikir, ada pada kita ni mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sekurang-kurangnya kita ni faham apa yang kita ni zikirkan, apa yang kita ni ingat kepada Allah itu. Contohnya tasbih. Tasbih, apa dia tasbih? Subhanallah, Maha suci Allah. Tahmid, apa dia tahmid? Tahmid, Alhamdulillah. Takbir, apa dia takbir? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian ada lagi zikir hauqalah. Apa dia zikir hauqalah? Dan mesti tahu, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Istighfar, seperti yang kita ni tahu, astaghfirullah dan sebagainya. Banyak lagi zikir-zikir yang lain boleh kita ni amalkan supaya kita ni menjadi mendapat atau hati yang tenang. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW ada zikiran ni yang apabila ditimbang berat timbangannya. Kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallah azim. Dua kalimah yang ringan di bibir, tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dua kalimah tersebut? Ialah subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Mungkin di sana boleh kita ni amalkan dengan berzikir, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nanti neraca timbangan kita ni menjadi berat. Mungkin sampai sana saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya. Begitulah bagaimana cara untuk kita ni menjadikan hati kita ni lebih tenang ya, dengan memperbanyakkan
zikir ya. Banyak sebenarnya zikir-zikir ini. Jadi pilihlah ya yang mana menjadi pilihan, dan seperti yang dikongsikan oleh Ustaz tadi ya, ada zikir yang mudah, ringan sahaja di bibir kita ni. Tetapi apabila ditimbang di akhirat kelak berat ya di timbangan. Mungkin boleh menjadi amalan kita ni ya, dalam sama-sama kita ni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin Ustaz boleh mengongsikan bagaimana amalan zikrullah itu. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, saya ini sudah berzikir, tapi belum je tenang. Mungkin ada tertanya mengenai zikrullah ini bukannya terbatas kepada kita ini mengucapkan melalui lisan sahaja, akan tetapi ia merangkumi pelbagai macam jenis ibadah. Amalan zikrullah bolehlah dibahagikan kepada 4. Pertama, kita lihat pada surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tafsirnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Di sana boleh kita tadabbur bahawa zikir ini, sembahyang itu sebenarnya juga merupakan satu zikir. Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Artinya di sana sembahyang itu merupakan zikir juga. Itu yang pertama. Kedua, di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tafsirnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Quran disebut juga sebagai zikir di dalam ayat yang dibacakan tadi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini apabila kita ni mengamalkan Al-Quran dan apabila seseorang yang beriman itu dibacakan tentangnya dengan Al-Quran, maka gementarlah hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadi mereka bertambah beriman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Itu yang kedua. Artinya Al-Quran juga merupakan zikir. Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan syifa dan rahmat kepada manusia. Itu yang kedua. Kalau belum juga kita ni merasa ketenangan, kita ni tetap melakukannya juga. Sedangkan Al-Quran itu, kalau kita lihat dalam surah Al-Qamar yang tafsirnya, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Fahal mim muddakir. Itu yang paling penting. Dimudahkan sudah. Ayat ini, walaqad yassarnal Quran li zikri fahal min muddakir. Berulang di dalam surah Al-Qamar sebanyak 4 kali. Artinya di sana penekanan bahawa siapa yang mengambil peringatan ini. Al-Quran itu sendiri sudah menyenangkan untuk kita ni sentiasa mengingatinya. Kalau belum juga, kita ni rujuklah kepada surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Dan akhir ayat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kalaupun anda tenang juga, kita ni lagi rujuk kepada surah Al-Insyirah, Asy-Syarah, yang artinya lapang. Alam nashrah laka sadrak, bukakan
bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu, yakni menyiarkan Islam, dan akhir sekali ditutup dengan wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon, yakni apa yang engkau gemar dan ingini. Artinya di sana kita ni hendaklah bertawakal selepas kita ni berusaha untuk menenangkan hati kita ni, kita ni serahkan kepada Allah SWT. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita ni berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah ya. Jadi Ustaz, mengenai dengan tajuk kita pagi ini ya, ingat Allah, hati jadi tenang ya. Jadi adakah ini bermaksud apabila hati kita digundah gelak gulana, barulah kita mengingat Allah? Macam mana sebaliknya? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukanlah bererti di sini apabila kita ada masalah baru kita ni akan mengingat Allah. Ya. Bukan. Sebenarnya mengingat Allah ni bila-bila masa. Yang paling ajaibnya apabila kalau kita ni ingat Allah semasa hendak melakukan maksiat. Itu yang dia akan melakukan maksiat, kemudian dia ingat Allah. Itu yang rahmatnya di sana. Allah memberikan taufik dan hidayah, jangan kau membuat maksiat. Kerana aku melihat engkau. Kita ni bertuhankan Allah SWT, dan kita ni tahu apabila kita ni membuat perkara yang buruk, maka akan dibenci oleh Allah SWT. Artinya di sana bukanlah sudah kita ni ada masalah, ada kecaman, ada gelisah, gundah gulana, baru akan berzikir. Tidak. Jadikanlah zikir itu seperti doa. Doa kita ni perlukan setiap masa. Bukan kita ni memerlukannya apabila kita ni mahu. Artinya jadikan doa itu sebagai satu keperluan kita ni. Betul sekali. Jadi kita inkorporasikan sebagai amalan seharian kita ni, bukan saja apabila kita ni mempunyai masalah dan sebaliknya, tapi sebagai satu identiti kita ni, rutin seharian kita ni juga. Jadi kebiasaan kita ni untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala juga. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sedikit sebanyak memang memberi basah hati kepada kita ni jika mendengarnya di sini ya. Mungkin boleh kongsikan kesimpulan tajuk perbincangan pada hari ini, Ustaz. Okay, terima kasih. Untuk kesimpulannya pada sesi tazkirah pagi ini, dengan mengingati Allah, hati kita ni akan merasa tenang. Kita ni perlu mengambil iktibar bahawa dari mana kita ni datang. Masalah itu dari mana. Kemudian kembali kepada yang pemberi masalah. Di sana ada jawapannya. Untuk menenangkan, mententeramkan hati kita ni hendaklah melakukan sembahyang. Kerana sembahyang itu mengumpulkan semua amalan zikir. Di dalam sembahyang ada istighfar, di dalam sembahyang ada takbir, ada tahmid, ada doa dan sebagainya. Firman Allah SWT, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Surah Taha ayat 14. Ajaibnya sembahyang ini, kita ni sujud di bumi tapi didengar di langit. Itu ajaibnya kita ni sujud. Selain daripada kita ni mendapatkan oksigen di kepala kita ni. Kemudian saya bawakan lagi satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha jua ayat 124 yang tafsirnya, dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Artinya di sana bolehlah diumpamakan bahawa siapa yang indah melazimi zikiran ini, umpamanya seperti
siapa yang melazimi zikir umpamanya seperti seorang yang hidup. Tapi siapa yang indah melazimi seperti orang yang telah meninggal dunia. Kemudian renungkanlah kata-kata hikmah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang berbunyi al-qalb mushaful basar, yaitu hati itu buku tulis kepada mata pandangan kita ni. Artinya jagalah hati kita ni, tenteramkanlah hati kita ni kalau ada masalah. Walaupun tidak ada masalah, kita ni hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ni akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Akan tetapi apabila ia rosak atau buruk, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa daging itu adalah hati. Artinya di sana bolehlah kita ni ambil bahawa kita ni hendaklah sentiasa mententeramkan jiwa kita ni, hati kita ni, supaya kita ni sentiasa ingat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama, yang telah meluangkan waktunya pagi ini untuk bersama kita berdua dalam segmen Tazkirah. Tajuk yang menarik ya untuk kita hayati dan juga amati bersama. Betul. Ingat Allah, hati jadi tenang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan jika ada kesempatan kita ini akan bersama lagi ni Ustaz di lain waktu, mungkin dengan tajuk perbincangan yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba, Ustaz jaga kesihatan, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.